sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Yus Aiman dan juga rakan-rakan saya yang lain. Jadi kumpulan kami Orang Baik akan membentangkan mengenai Revolusi Perancis. Les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Ils nous font signe d'entrée. Allons-y. Je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Tout au plus, l'impression d'un souffle d'air frais sur la nuque. Un minimum de souffrance auquel chacun a droit. C'est propre, rapide et efficace. Mort au tyran. Mort au tyran. Mort au tyran. Vive Danton. Vive Danton. Vive Danton. Mort au tyran. À bas Robespierre. Allons-y. Jadi, sebelum itu mari kita lihat apakah isi kandungan yang bakal kami bentangkan. Okey, kami akan membentangkan mengenai pengenalan faktor-faktor revolusi Perancis, kronologi revolusi Perancis, kesan-kesan revolusi Perancis dan akhir sekali adalah kesimpulan. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan bahagian pengenalan. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi kepada Dr. Yus dan juga kawan-kawan. Saya pasti semua dah kenal siapa saya, so eloklah kita teruskan dengan kita punya agenda pada pagi. Okey kawan-kawan, apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan yang berlaku pada sesebuah kerajaan di sesebuah negara, tak kira mana-mana negara, semua boleh jadi revolusi. Sistem politik atau sistem sosial yang dilakukan secara radikal dan juga menggunakan kekerasan. Okey, radikal ni apa? Kalau berasal daripada perkataan Latin yang dipanggil sebagai radix, yang membawa maksud kepada akar. So, jadi dia pun nak ubah akar pada masalah yang berlaku di sesebuah negara tu sampai boleh terjadinya revolusi. Okey, kita akan teruskan. Okey, revolusi Perancis ini berlaku selama 10 tahun, iaitu bermula pada tahun 1789 sehingga 1799. Okey, semasa revolusi Perancis ini berlaku, Perancis ini di bawah pemerintahan Raja Louis, seperti mana gambar yang anda boleh lihat dekat sebelah tu. Comel si Louis ni dengan Queen Antoinette. So, jadi dia berdua ni tak memerintah negara dengan baik lah, sampai rakyat rasa macam diri mereka ni ditindas kan. Cukai tinggi, pemerintahan lemah, jadi rakyat tak boleh nak hidup dengan keadaan yang tertekan macam tu. So mereka decide untuk bersatu bersama-sama dan menjatuhkan si Raja Louis dan isterinya. Okey, revolusi Perancis ini telah menjadi satu garis sepadan yang memisahkan Eropah lama dan Eropah moden. Okey, revolusi Perancis ini juga telah menjadi kepada satu titik permulaan kepada titik kemuncak. Dia bukan baru nak mula, dia kemuncak dah kepada
kesedaran nasionalisme, iaitu sayang kepada negara, gerakan anti pemerintahan beraja dan pencapaian gagasan kedaulatan rakyat. So, jadi rakyat nak hidup dengan selesa, nak hidup suara mereka didengar. So jadi mereka bersatu supaya Louis ni kata Louis ni kena jatuh. Okey, revolusi telah menukar sistem pemerintahan raja secara monarki, iaitu raja berkuasa sebenarnya, kepada negara republik, sehinggalah sekarang. Okey, baiklah. Alah cakap pasal Perancis ni, so jangan lupa boycott barang-barang daripada Perancis ni, sebab yalah kita tahu mereka ni duk hina Nabi kita. So jadi no. So jangan beli dah daripada barang Perancis, daripada company Perancis. Okey, baiklah. Teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Bye bye. Setelah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan revolusi, sekarang kita akan melihat kepada faktor-faktor berlakunya revolusi di negara Perancis. Terdapat 5 faktor yang akan dibincangkan pada hari ini. Faktor yang pertama ialah faktor kelemahan Raja Louis XVI dan juga Permaisuri Mary Antoinette. Sekitar tahun 1774 sehingga 1792, Raja Louis dan permaisurinya, Permaisuri Mary Antoinette, telah menjalankan pentadbiran menggunakan corak pentadbiran diktator ataupun autokratik. Keadaan ini telah memberikan Raja Louis kuasa yang bersifat mutlak. Meskipun keadaan kehidupan mereka sangat mewah pada waktu itu, namun pentadbiran yang dilakukan adalah tidak cekap. Hal ini adalah kerana Raja Louis merupakan pemerintah yang menjalankan pemerintahan dengan dipengaruhi oleh permaisurinya, Permaisuri Mary Antoinette. Hal ini telah menyebabkan rakyat tidak suka kepada pemerintahan yang dilakukan. Perkara ini juga telah menyebabkan negara Perancis telah muflis pada tahun 1788. Faktor yang kedua ialah faktor pembesar dan paderi yang bermaharajalela. Pembesar dan juga paderi merupakan golongan penduduk dalam golongan pertengahan. Namun begitu, mereka telah menyalahgunakan kuasa yang dimiliki apabila mereka telah memeras ugut rakyat. Mereka juga gagal untuk membayar cukai yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Hal ini secara tidak langsung telah menyebabkan rakyat berusaha untuk melakukan revolusi di negara tersebut. Faktor yang ketiga ialah faktor kelemahan ekonomi negara Perancis. Keadaan ini adalah disebabkan oleh rentetan daripada peperangan yang telah berlaku. Meskipun dalam peperangan yang berlaku, kerajaan Perancis mempunyai persediaan yang mantap dalam aspek ketenteraan, namun ia telah memberi implikasi negatif di mana negara telah menanggung hutang yang terlalu tinggi ekoran daripada peperangan yang berlaku. Selain itu, keadaan cukai yang sangat berat dan tidak adil yang dikenakan kepada rakyat juga menyebabkan rakyat tidak berpuas hati. Faktor yang keempat ialah faktor penderitaan rakyat. Faktor ini sebenarnya berhubung kait dengan faktor yang pertama, iaitu kelemahan Raja Louis dan permaisurinya. Akibat daripada kegagalan mentadbir kerajaan dengan baik, rakyat di negara Perancis telah menderita. Salah satu keadaan penderitaan yang dilalui oleh rakyatnya ialah apabila petani-petani miskin telah mengalami masalah dalam mengusahakan tanaman mereka. Selain itu, keadaan pengangguran yang semakin meninggi akibat ketiadaan peluang pekerjaan juga menyebabkan rakyat tempatan semakin susah dan mula untuk melakukan protes. Faktor yang kelima ataupun faktor yang terakhir mengapa berlakunya revolusi di negara Perancis ialah reformasi dalam golongan cendekiawan. Perkara ini telah berlaku kira-kira pada abad ke-18 di mana ramai ahli fikir yang telah berani untuk mengkritik tindakan salah yang telah dilakukan oleh para pemimpin. Mereka juga turut mengkritik ketidakadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat di negara Perancis.
Antara idealisme yang telah wujud semasa reformasi ini ialah idealisme Montesquieu, Voltaire dan juga Rousseau. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan mengenai kronologi revolusi Perancis yang berlaku pada tahun 1789 sehinggalah 1795. Jadi, mari saya bawa anda semua pada tahun 1789. Baiklah, seperti yang kita tahu, revolusi Perancis ini berlaku disebabkan oleh pertembungan ataupun pertempuran di antara golongan estate yang ketiga, golongan rakyat marahan dan juga majoriti, dan juga golongan elit pemerintah, golongan minoriti. Melihat perkara ini, Raja Louis ingin membuat satu perhimpunan yang menghimpunkan ketiga-tiga golongan, yang dalam perhimpunan tu mereka membincangkan mengenai isu-isu berbangkit, perkara-perkara yang ingin dilakukan, bagaimanakah solusi untuk masalah-masalah yang dibincangkan. Jadi bila melihat perkara ini, golongan estate ketiga ni nampak benda ni sebagai satu peluang untuk mereka nyatakan hasrat mereka yang selama ini tertindas. Jadi mereka inginkan hak kesamarataan, mereka tak nak ada kuasa veto langsung. Bila golongan elit dan juga raja tahu pasal benda ni, mereka tak nak lepaskan. Mereka rasa gusar, rasa berat hati sebab mereka dah biasa hidup senang. Mereka dah terbiasa dengan tak payah buat kerja, tak payah bayar cukai apa semua tu, tiba-tiba masuk duit. Cuba bayangkan, kita duduk saja ni tiba-tiba duit jatuh daripada langit. Siapa je yang tak suka benda tu kan? Jadi mereka rasa berat hati lah nak lepaskan kuasa veto mereka ni. Jadi benda ni menyebabkan golongan estate ketiga berasa lagi marah, lagi sakit hati, lagi rasa macam macam tu lah. Sebab katanya perhimpunan ini dibuat untuk menyelesaikan masalah, tapi mereka rasa mereka macam diperbodohkan. Jadi berlakunya satu pemberontakan demi pemberontakan daripada bandar hinggalah keluar bandar, sehinggalah ia melibatkan di penjara Bastille yang mana telah melepaskan beberapa banduan-banduan yang bersifat revolusi lah, yang mana bandar ini sebenarnya telah pun membangkitkan isu-isu ini, akan tetapi telah ditangkap oleh golongan-golongan ini pemerintah. Jadi melihat kepada pemberontakan ini yang dipanggil sebagai peristiwa Great Fear, Raja Louis membuat satu order baharu yang mana memperkenalkan hak prinsip kebebasan ataupun pengisytiharaan, hak kemanusiaan yang mana manusia atau rakyat-rakyat mereka bebas untuk bersuara, kedaulatan rakyat dan sebagainya lah. Jadi masa ni mereka hidup aman sekejap sehinggalah golongan estate ketiga ini dia berpecah. Di mana terdapat golongan yang bersederhana yang inginkan raja berperlembagaan, yang mana lagi satu ni pula dia lebih bersifat radikal, yang mana mereka mahukan negara yang republik. Jadi pada tahun 1729 sehinggalah 1793 berlakunya Reign of Terror. Okey, kenapa Reign of Terror? Sebab sebelum ni kan yang memerintahnya itu adalah golongan yang bersifat sederhana. Tapi bila jatuhnya Girondin dan naiknya Jacobins ni adalah golongan radikal, mereka mula membuat satu pembaharuan yang sangat-sangat drastik. Mereka mula membunuh semua rakyat yang ingkar, yang mana yang tak dengar cakap bunuh, yang mana yang ingkar bunuh, yang mana yang bunuh. Okey, orang semua bunuh. Okey, sehinggalah raja mereka sendiri dan pemaisuri mereka juga dibunuh oleh Jacobins. Tapi macam mana mereka bunuh? Dia macam ni. Karena saya takut, jadi mari kita lihat cara klasik memotong bawang. Ya Allah, apa salah bawang itu sampai dibuat begitu rupa? Jadi bermulalah fasa di mana perubahan sistem pentadbiran daripada monarki kepada republik. Tapi seperti yang kita tahulah, dia punya keamanan ni dia kejap sangat sebab apabila berlakunya perebutan kuasa di antara golongan radikal tu sendiri, yang mana akhirnya dipenangi oleh Robespierre. Dan Robespierre ni pula dia kejam sebagaimana kejamnya Jacobins, yang mana berlakunya lagi sekali Reign of Terror sehinggalah berlaku pemberontakan rakyat kali yang kedua yang menjatuhkan Robespierre ini, dan berlakunya satu perlembagaan baharu iaitu 5 director.
Okey, 5 director ini akan dilantik untuk mentadbir dan juga memerintah negara Perancis ketika itu. Akan tetapi bila ada 5 orang pemerintah ni, dia jadi susah sikit lah. Sebab yang A nak ikut cakap A, yang B ni entah apa-apa tau, yang C ni tak reti buat kerja, yang D ni makan rasuah. Jadi benda ni dia sangat complicated, menyebabkan rakyat pun dia macam pening, macam apa kan. Jadi, melihat perkara ini, Napoleon Bonaparte ni, iaitu salah seorang daripada 5 director ni, last sekali dia buat apa? Dia lantik diri dia sendiri as Consul Perancis. Settle masalah. Jadi, tamatlah revolusi Perancis. Sekian itu sahaja daripada saya, tetapi kita akan teruskan dengan bahagian kesan-kesan revolusi Perancis dan juga kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita akan melihat kepada apakah kesan yang terhasil daripada revolusi Perancis pada tahun 1789. Seperti yang anda semua sedia maklum, setelah diberikan penjelasan berkenaan perjalanan dan juga faktor seperti tadi, kita dapat melihat revolusi Perancis 1789 ini merupakan satu titik perubahan yang besar dalam dunia sejarah Eropah. Antara kesan daripada revolusi Perancis adalah seperti berikut. Sekarang kita melihat kepada kesan yang pertama, iaitu zaman baru. Revolusi Perancis 1789 ini merupakan permulaan kepada zaman baru. Revolusi ini merupakan titik tolak di mana ia merupakan satu sejarah penting dalam masyarakat Eropah. Hal ini demikian kerana ianya dianggap sebagai garis pemisah antara peraturan lama dengan peraturan baru. Melalui revolusi ini juga, sistem masyarakat yang lama iaitu feudalisme telah diganti dengan sistem masyarakat terbuka. Hal ini dapat dilihat dalam sistem feudalisme. Kedudukan seseorang itu dilihat berdasarkan hak, kuasa dan keistimewaannya yang diwarisi turun-temurun dalam masyarakatnya. Akan tetapi, melalui sistem masyarakat yang terbuka yang diperjuangkan dalam revolusi Perancis ini telah dapat melumpuhkan sistem feudalisme dengan menjadikan seseorang itu tidak lagi dilihat dari segi hak, kuasa dan keistimewaannya. Namun, seseorang itu akan dilihat berdasarkan pada bakat dan kemampuan yang ada pada dirinya. Kesan yang kedua adalah usaha menghapus ketidakadilan dan penindasan. Revolusi Perancis yang berlaku pada tahun 1789 ini juga telah mencerminkan satu usaha bagi menghapuskan ketidakadilan dan juga penindasan yang sebelumnya berlaku dengan sebegitu jelas. Sebagai contoh, melihat kepada bidang ekonomi, pada sebelumnya pembesar dan juga paderi bermaharajalela dengan memeras ubuk rakyat yang tidak dapat membayar cukai. Pada ketika itu, rakyat perlu memberikan 1 daripada 10 hasil pertanian mereka kepada gereja. Hal ini merujuk kepada cukai titik yang dikenakan kepada rakyat. Namun setelah tercetusnya revolusi ini, sistem pembayaran cukai kepada gereja ini telah pun dihapuskan. Kesan yang ketiga adalah idea revolusi. Revolusi Perancis 1789 ini merupakan satu peristiwa yang sebegitu signifikan kepada sejarah Eropah. Jika dilihat kembali, sebelum berlakunya revolusi Perancis ini, segala bentuk kebangkitan terhadap pemerintah di Eropah tetap dianggap sebagai penderhakaan. Tetapi revolusi Perancis ini telah dicetuskan atas prinsip menuntut keadilan dan mencari kesempurnaan kehidupan manusia. Kepercayaan agama yang dianggap karut dan pemerintah raja yang dianggap zalim dilihat oleh para penentang status quo sebagai batu penghalang untuk mencapai matlamat kesejahteraan kehidupan manusia. Sebab ini kita dapat lihat Rousseau melahirkan sentimen ini dengan kata-katanya, manusia dilahirkan bebas tetapi terhantai di mana-mana. Zaman antara tahun 1815 hingga tahun 1848 rata-rata memperlihatkan pemikiran dan pemerintahan konservatif di Eropah. Pada itu terdapat juga peristiwa revolusioner pada tahun 1820 dan tahun 1830 yang mengancam arus konservatisme. Unsur yang cuba merombak keadaan ini ada kaitannya dengan revolusi Perancis. Bahang daripada revolusi Perancis masih lagi dirasakan. Kemarahan tentera Perancis mungkin telah dapat disekat, tetapi perkembangan idea yang telah dibangkitkan oleh slogan persamaan, persaudaraan dan kebebasan nampaknya sukar untuk dibendung begitu sahaja. Revolusi pada tahun 1830 pula agak berlainan sedikit daripada revolusi pada tahun 1820. Revolusi tahun 1830 lebih merupakan revolusi bercorak liberal, bukan kebangsaan. Ia dipelopori oleh kumpulan yang lebih meluas ahlinya, iaitu merangkumi golongan kaya, golongan menengah, para cendekiawan, peguam, wartawan, ahli bank dan sebagainya.
Ia berlaku di kawasan yang juga lebih luas seperti di Perancis, Belgium, di setengah bahagian Jerman, Itali, Switzerland dan Poland. Secara umumnya, kebangkitan ini merupakan protes terhadap sekatan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem pemerintahan kerajaan berunsur konservatif semenjak tahun 1815. Apa yang terdapat dalam semua pergerakan ini ialah hasrat untuk merapatkan lagi hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Isu-isu politik penting yang menjadi punca pertikaian pada tahun 1820 dan 1830 adalah juga isu yang menimbulkan konflik pada tahun 1848. Oleh itu, revolusi 1848 boleh juga dilihat sebagai kebangkitan yang ada hubungannya dengan apa yang telah berlaku pada tahun 1820 dan tahun 1830. Kawasan yang dilanda oleh kebangkitan pada tahun 1848 juga lebih luas daripada kawasan yang terlibat pada tahun 1830. Di kalangan negara besar Eropah, hanya Sepanyol dan Rusia yang tidak mengalami apa-apa pensengketaan. Revolusi yang serius telah tercetus di Perancis, Itali, Jerman, Austria, Bohemia dan Hungary. Sementara itu, kebangkitan juga terdapat di Switzerland, Denmark, Romania, Poland dan Ireland. Di Britain, terdapat penyambungan semula kepada pergerakan Curtis yang bermula pada tahun 1838 sebelumnya. Kesannya keempat adalah merangsang kemunculan liberalisme, demokrasi, nasionalisme dan sosialisme. Liberalisme muncul dan memainkan peranan dalam revolusi 1848. Perkataan liberal sebagai satu istilah politik mula digunakan pada awal abad ke-19. Pada masa itu, istilah ini bermakna sesuatu fahaman yang bersetuju dengan pemulihan dalam pemerintahan negara. Liberalisme memihak kepada konsep pemerintahan menurut perlembagaan dan kuasa Dewan Perwakilan yang mewakili rakyat. Hal ini adalah bercanggah dengan konsep pemerintahan monarki yang umumnya terdapat di Eropah pada masa itu. Oleh sebab liberalisme pada masa itu dianggap sebagai suatu fahaman yang radikal, fahaman liberal ini dikaitkan juga dengan tindakan melampau revolusi Perancis. Namun jika dilihat daripada ukuran politik di barat sekarang, liberalisme pada masa itu adalah satu fahaman pertengahan saja. Malah mungkin boleh dikatakan sebagai sesuatu yang lebih dekat kepada fahaman politik sayap kanan. Pada masa itu, walaupun liberalisme tidak bersetuju dengan feudalisme, ia juga tidak bersetuju dengan langkah-langkah yang lebih demokratik. Demokrasi merupakan fahaman berkenaan persamaan manusia dari segi politik dan undang-undang. Munculnya demokrasi ini adalah daripada revolusi Perancis. Robespierre berkata untuk membasmi kejahatan dan penindasan di dunia adalah tanggungjawab revolusi Perancis. Idea utama dari revolusi adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat revolusi Perancis membawa perubahan dalam ketidakadilan politik. Revolusi Perancis juga telah membawa kepada munculnya nasionalisme. Nasionalisme ini melihatkan pergerakan untuk mencapai kebebasan ekonomi dan politik. Jika dilihat, sebelumnya banyak ketidakadilan yang berlaku, bukan sahaja dalam ekonomi, malah turut dalam politik. Revolusi yang tercetus ini telah membawa kepada munculnya nasionalisme di mana usaha-usaha untuk mencapai kebebasan daripada politik yang dikawal oleh estet pertama dan estet kedua berlaku. Sebelumnya, walaupun estet ketiga mewakili 96% rakyat Perancis, namun usul yang dibawakan oleh estet ketiga ini boleh ditolak di Parlimen Perancis apabila estet pertama dan estet kedua berkomplot. Kesan daripada revolusi Perancis juga telah membawa kepada munculnya sosialisme. Thomson mengatakan bahawa jika pihak liberal menekankan unsur kebebasan yang dilaungkan oleh revolusi Perancis dan demokrasi yang mengutamakan persamaan, maka sosialisme mementingkan persaudaraan. Sosialisme mengutamakan persamaan kedudukan ekonomi di kalangan ahli masyarakat secara keseluruhannya. Menurut fahaman sosialis, persamaan dari segi sivil dan politik tidak bermakna tanpa persamaan dalam bidang ekonomi. Baik, kita masuk kepada bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan sejarah di Perancis ni. Baik, walaupun aliran filosofis dan juga aliran kesedaran ni dilihat sebagai aliran yang memperjuangkan cita-cita revolusi dan juga anti kepada pemerintahan, namun hakikatnya ia berlaku di sebaliknya. Sebab apa? Baik, filosofis dan juga aliran kesedaran ini didapati bukan sahaja berpendirian reaksional dan juga pro pemerintahan kepada rejim yang lama, namun kedua-dua aliran ini dilihat tidak pun menyokong revolusi yang berlaku kerana menganggap revolusi tersebut bertentangan dengan idealisme dan juga kepentingan sempit mereka. Konteks pencetusan revolusi 1789, sumbangan atau pengaruh aliran itu amat terhad. Hal ini disebabkan oleh
idea-idea yang dikembangkan dalam tulisan tokoh kesedaran ni bukan sahaja tidak mempunyai asas-asas revolusi, bahkan didapati tidak meninggalkan sebarang kesan yang mendalam pun terhadap pengaruh pencetusan revolusi di Perancis pada masa itu. Walau bagaimanapun, peranan dan juga pengaruh itu tetap diperbesar-besarkan oleh sesetengah ahli sejarah yang pada masa itu gagal melihat bahawa selain idea-idea yang dibawa oleh aliran kesedaran ni, terdapat juga unsur-unsur lain yang boleh mempengaruhi dan juga mengasah serta membentuk pemikiran rakyat Perancis pada masa itu untuk terus melakukan revolusi.